adakah negara masih bergerak kukuh ke arah pertumbuhan ekonomi pada tahun ini? Bank Negara Malaysia dan Jabatan Perangkaan Negara baru-baru ini mengumumkan pertumbuhan ekonomi untuk suku pertama menyusut sebanyak 0.5%. Ini adalah lebih baik berbanding penguncupan 3.4% yang dialami negara pada suku akhir tahun lalu. BNM akan terus mengekalkan unjuran pertumbuhan ekonomi negara pada tahun ini untuk berada di antara 6 hingga 7.5%. Bagaimanakah pencapaian ekonomi kita setakat ini? Mari kita ikuti sorotan pencapaian utama sepanjang bulan April lalu. Microsoft mengumumkan akan membuka pusat data serantau di Malaysia. Menurut Microsoft, ini adalah komitmen mereka terhadap inisiatif bersama Malaysia untuk menyokong pertumbuhan ekonomi terangkum. Pusat data serantau ini akan menyediakan perkhidmatan awan dengan tahap keselamatan data dan privasi bertaraf dunia di samping keupayaan menyimpan data di dalam negara. Syarikat tersebut juga mengumumkan rancangannya untuk memahirkan lebih 1 juta penduduk Malaysia pada hujung tahun 2023 sekaligus mencipta peluang untuk perniagaan dalam era digital. Pelaburan Microsoft di Malaysia dijangka akan menjana pendapatan lebih $4.6 bilion Amerika untuk keseluruhan ekosistem dan memacu penciptaan lebih 19,000 pekerjaan. Malaysia menerbitkan sukuk kelestarian berdaulat pertama di dunia dan mendapat lebih langganan sebanyak 6.4 kali. Berikutan permintaan yang amat menggalakkan, saiz terbitan asal $1 bilion Amerika telah ditingkatkan kepada $1.3 bilion Amerika. Sukuk kelestarian telah mendapat penarafan A3 oleh Moody's Investors Service dan A- oleh S&P Global Ratings. Permintaan tinggi dalam pasaran mencerminkan keyakinan luar terhadap dasar negara dan prospek pemulihan dan pertumbuhan ekonomi negara melangkau cabaran COVID-19. Buat pertama kali dalam 11 bulan, bilangan pekerja mencatatkan peningkatan tahun ke tahun sebanyak 0.6% atau bersamaan dengan 96,900 orang. Jumlah penganggur berkurangan sebanyak 24,400 atau 3.1%. Sepanjang bulan, jumlah penduduk bekerja meningkat 0.4% kepada jumlah 15.33 juta. Nilai jualan perdagangan borong dan runcit mencatatkan RM112.8 bilion Malaysia pada Mac 2021 untuk merekodkan pertumbuhan tahun ke tahun yang positif buat pertama kalinya pada tahun ini dengan 9.3%. Peningkatan ini adalah disebabkan oleh jualan kenderaan bermotor yang melonjak 40.7% atau RM4.3 bilion kepada RM15 bilion. Perdagangan runcit turut berkembang 10.5% atau RM4.3 bilion kepada RM45 bilion. Perdagangan borong juga menunjukkan tren menaik dengan peningkatan RM1 bilion atau 1.8% kepada RM52.7 bilion. Indeks jualan runcit dalam talian yang menggambarkan aktiviti e-dagang terus melonjak dengan merekodkan pertumbuhan 18.3% tahun ke tahun. Ekspor Malaysia melangkau paras RM100 bilion dan pakar ekonomi menjangkakan pertumbuhan kukuh pada tahun 2021. Ekspor Malaysia pada Mac 2021 terus berkembang dengan merekodkan pertumbuhan kukuh 2 digit 31% kepada RM104.9 bilion dari setahun yang lalu. Ini merupakan pertumbuhan tahun ke tahun tertinggi dalam tempoh 44 bulan. Lebihan dagangan berjumlah RM24.2 bilion mendadak naik 96.1%. Ini berikutan jumlah dagangan yang bernilai RM185.7 bilion meningkat 25.6% tahun ke tahun. Ekspor dan import Malaysia pada Mac 2021 mencatatkan nilai tertinggi masing-masing mencecah RM104.9 bilion dan RM80.8 bilion, petanda negara bergerak ke arah pemulihan ekonomi daripada kesan wabak COVID-19. Ini adalah bulan ke-11 berturut-turut negara mencatatkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Menurut Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, negara telah berjaya tarik RM81.9 bilion pelaburan asing setakat ini dalam tahun 2021. Kesemua pelaburan adalah bernilai tinggi termasuk pelaburan dalam sektor-sektor teknologi, inovasi teknologi hijau, kenderaan elektrik dan teknologi kewangan. Indeks pengeluaran perindustrian IPP Malaysia antara petunjuk utama ekonomi mencatatkan perkembangan 1.5% tahun ke tahun pada bulan Februari 2021. Perkembangan ini dipacu peningkatan 4.5% dalam indeks pembuatan.
Antara subsektor utama yang menyumbang kepada kenaikan sektor pembuatan pada bulan Februari 2021 adalah produk peralatan elektrik dan elektronik, produk petroleum, kimia, getah dan plastik dan kelengkapan pengangkutan dan pembuatan lain. Kerajaan melancarkan Pelan Hala Tuju Industri Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE Kebangsaan 2021-2030. Antaranya, pelan ini mensasarkan sektor OGSE menyumbang sehingga RM50 bilion kepada KDNK negara. Sasaran lain adalah untuk mencipta sebanyak 60,000 pekerjaan. Majlis Tindakan Perubahan Iklim atau MyCAC yang dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menggariskan 6 pendekatan yang diambil kerajaan dalam menangani perubahan iklim dan agenda pembangunan hijau. Antara 6 pendekatan ini termasuk melaksanakan perdagangan karbon sejajar dengan komitmen pengurangan pelepasan gas rumah kaca, memacu kesepakatan hijau baharu GND supaya Malaysia menjadi hub dalam bidang ekonomi, perkhidmatan dan teknologi hijau, mengukuhkan kerangka dasar dan kawaselia dalam menangani perubahan iklim. Bank Pembangunan Asia atau ADB mengunjurkan ekonomi Malaysia akan melonjak kembali dengan pertumbuhan 6% pada 2021 ini. Dalam laporan bulan April bank tersebut, ADB menjangkakan ekonomi negara akan terus mengukuh didorong oleh program vaksin COVID-19, persekitaran perniagaan yang lebih stabil dan dasar kerajaan yang akomodatif. KDNK negara mencatatkan pertumbuhan pada Mac 2021 sebanyak 6%, pertumbuhan bulanan tertinggi sejak Mac tahun lalu. Ini mencerminkan impak positif langkah-langkah kerajaan melalui pelaksanaan program Permai yang bernilai RM15 bilion pada bulan Januari lalu dan program Pemekasa yang bernilai RM20 bilion pada Mac 2021. Marilah bersama kita teruskan momentum pertumbuhan ekonomi negara. Lindung diri, lindung semua. Teguh kita, menang bersama.